Di studio kita teruskan dengan satu lagi kejayaan dalam bidang inovasi bersama kami di studio pagi ini, Encik Muhammad Zaidi Mamak Saudi yang merupakan seorang perunding usahawan otomotif. Biasalah kalau cerita tentang otomotif dan penggemar kereta, bukan saja dari segi luaran, malah dari segi dalaman, terutamanya dari segi transmisi itu boleh jadi 2-3 jam perbincangannya, betul Encik Zaidi? Banyak. Penglibatan Encik Zaidi dalam bidang otomotif ni sehingga memenangi anugerah. Bila mulanya terlibat dalam bidang otomotif secara teknikal? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk sedia maklum, saya dalam bidang otomotif ni memang daripada tahun 80-an lagi lah. Daripada kecil lah. Sekarang pun dah usia 41 tahun. Okey, jadi dalam tahun 80-an saya dah mula menceburkan diri dalam bidang otomotif ni. Yang waktu daripada kecil. Lepas tu saya sambung belajar dekat sekolah vocational Kajang. Lepas tu sambung ke Politeknik Engku Omar dan kemudian sambung ke UiTM Shah Alam dalam bidang yang bersangkutan dengan bidang otomotif lah. Jadi so far banyaklah pengalaman dalam bidang otomotif ni, dan secara langsung pun saya pun sekarang ni dalam masa semasa pun saya masih belajar lagi. Sambung sebab ilmu membaiki orang tu bidang otomotif ni sangat meluas. Sampai bila-bila pun kita mesti perlu ada ilmu ni. Nah, sekarang kita pun dah menuju ke revolusi industri. Memang banyak benda-benda yang kita perlu ambil tahu. Semakin lama makin cepat. Itulah saya punya pengalaman sedikit lah. Jadi apa yang disebutkan untuk para penonton sahabat Pagi Indonesia, apa yang disebutkan sebagai auto transmisi ni? Auto transmisi. Sebenarnya isu dia sekarang ni memang situasi semasa sekarang ni. Ramai orang tak ambil tahu tentang transmisi ni. Jadi saya pun bila saya belajar banyak ilmu yang saya ambil, jadi kita banyak dalam bidang transmisi. Orang cerita berkenaan dengan enjin ni, semua orang tahu. Semua orang pakai kereta semua tahu pasal enjin. Tapi kebanyakan tak dapat info berkenaan dengan gearbox. Transmisi, bahasa orang kata bahasa kampungnya gearbox lah, kotak gear. Jadi sebenarnya transmisi ni, gearbox ni satu benda yang penting sebenarnya. Selain daripada enjin. Dan kos membaik pulih sekiranya berlaku kerosakan ni, kos antara yang kos yang paling tinggi. Betul. Jangan rosak gearbox. Kalau rosak gearbox, dia punya kos tu yang kita kadang-kadang kita pun stres sebab melibatkan kos lah. Jadi itulah yang saya banyak bercerita berkenaan dengan transmisi. Sebab tu kami menyediakan satu platform akademi untuk mengajar semua usahawan-usahawan, terutama pemilik-pemilik workshop untuk belajar ilmu membaiki gearbox. Kalau dulu manual transmisi senang, kurang masalah. Tapi kurang auto masalah ni dia lain macam. Betul. Memang kalau ikut melibatkan bidang transmisi, naknya yang kita lebih fokus pada automatic transmission ni lah. Yang perlu, memang kita perlu ambil banyak info lah. Especially kepada pengguna-pengguna jalan raya ni. Dia orang main pakai kereta je. Info-info berkenaan dengan gearbox ni atau transmisi ni kadang tak ambil tahu ataupun tak dapat knowledge. Jadi kat sini saya ambil pendekatan untuk menyampaikan info-info berkenaan dengan transmisi ni. Kadang-kadang minyak hitam pun tak tukar, apalagi minyak gearbox hitam. Betul. Banyak kita dengar keluhan ni. Tapi kita ingin kongsikan juga satu kisah kejayaan. Tuan memenangi anugerah baru-baru ini. Bagaimana mula timbul kiranya idea asal untuk siapa yang mencalonkan untuk bertanding dalam pertandingan ini? Okey, anugerah ini saya dapat daripada Niaga Times. Okey, mereka telah menilai saya dalam bidang akademi. Saya banyak mengajar pengusaha-pengusaha atau usahawan-usahawan yang berkaitan dengan bidang otomotif ni berkenaan dengan transmisi gearbox. Sebab bila sebenarnya saya sambung juga belajar dekat ambil luar negara dekat Amerika dengan seorang profesor John Kelly. John Kelly adalah seorang profesor yang memang semua memang tersohor lah dalam bidang otomotif ni dekat Weber United University dekat Amerika. Jadi kat sini saya daripada awal ni saya belajar berkenaan dengan transmisi secara online. Sebab kami pun adalah faktor kewangan tak ada kewangan untuk pergi ke luar negeri untuk sambung belajar ke universiti. Jadi saya ambil pendekatan belajar gearbox ni secara online. Benda ni dah lebih hampir 10 tahun lah saya belajar. Jadi saya nampak platform ni yang saya perlu ketengahkan pula ataupun saya perlu sebarkan pula ke Malaysia ni. Jadi sebab kita kat Malaysia ni kekurangan tenaga mahir berkenaan dengan transmisi ataupun berkenaan gearbox. Jadi workshop-workshop ni tak ada kepakaran. Jadi daripada saya belajar secara online dengan Tuan Kelly kita, John Kelly kita,
Jadi kat sini saya pendekatan untuk sediakan satu akademi yang saya asaskan sendiri untuk disebarkan kepada pengusaha-pengusaha workshop. Dia untuk apa? Untuk sebenarnya untuk memudahkan kepada pengguna-pengguna. Sekiranya berlaku masalah, kat sinilah kita sediakan platform untuk mereka. Baik. Kalau kita lihat kepada transmisi manual tadi, untuk pengguna kereta manual yang masih ingatlah yang macam saya ni leha pun. No comment. Dia memerlukan skill yang lebih tinggi. Betul. Kerana kita kena adjust clutch, kita kena adjust minyak, kita kena masuk gear kan. Tapi untuk yang auto ni, kita letak di D, dia akan jalan terus. Ya, betul. Bila letak di A, dia jalan ke belakang. Bila letak P, dia park, neutral, N. Itu saja yang kita perlu tahu. Jadi, apakah yang perlu diketahui oleh para pengguna berkaitan dengan gearbox ataupun transmisi auto ini yang boleh membantu meningkatkan jangka hayat gearbox itu? Okey, macam ni. Sebenarnya, tu cakap kalau bidang macam contoh gearbox manual ni, memang kita orang tu masuk gear, jalan, tekan kelas apa semua, skill pada kita punya driving kan. Okey, berkenaan dengan auto. Mereka orang kata pakai auto lagi senang. Masuk D, jalan tekan minyak je. Sebenarnya kat sinilah sebenarnya yang kita nak sampaikan kepada pengguna di atas jalan raya ni dengan platform kami dekat Facebook kami, Pakar Gearbox, JV Autolub HQ dan ada channel-channel YouTube yang kami sediakan untuk apa? Untuk menerangkan cara pemanduan sebenarnya. Jangan ingat gearbox auto ni main tekan je. Okay. Bila kita tak ada knowledge ataupun kita tak dapat info yang tepat berkenaan dengan cara pemanduan auto ni. Contoh dekat bukit, macam mana cara nak kita menggerakkan kereta kita? Adakah kita lepas brek main tekan je? Kat sinilah saya banyak sampaikan benda-benda pengetahuan, info. Sebab yang sebelum ni bila kami pun buat research juga, kami kaji selidik berkenaan cara pemanduan. Masalahnya pemanduan di bandar ni yang banyak bermasalah. Sebab kita mengalami kesesakan jalan raya, jadi kita pun stres atas jalan raya. Jadi cara pemanduan tu kita tak ikut norma-norma yang sepatutnya. Dan sinilah kami lebih kepada platform knowledge, info, cara pemanduan. Untuk apa? Untuk memanjangkan jangka hayat. Betul. Kalau katakan main bawa je, standby lah kewangan untuk repair gearbox. Memang makan belanja yang besar, boleh melibatkan belasan ribu, puluhan ribu juga gearbox ni. Secara purata, kalau gearbox dalam kawasan ibu kota ni dia tahan berapa lama? Okey, kat sini yang saya buat kaji selidik sikit, kami punya tim buat kaji selidik yang berkenaan dengan pemandu Grab. Okey, kebanyakan pemandu Grab kita tahulah kita ada masa mereka ambil kerja-kerja part time ataupun full time sebagai pemandu Grab. Kat sini yang saya tengok average, kalau pemandu Grab yang bawa kereta lebih kurang usia gearbox boleh mencangkau kepada 2 tahun saja ataupun 160,000 kilometer. Ini yang rekod-rekod yang kami dapat. Terutama model-model kereta-kereta tempatan. Kenapa jadi macam tu? Sebab jalan di bandar ni cantik. Memang ada kesakan trafik tetapi tidak memerlukan pemanduan yang demanding ataupun begitu mencabar. Sebab jalan kat bandar susah macam mana nak buat pun. Kenapa 2 tahun? Okey, kalau saya buat sedikit buat research pasal pemandu Grab ni lah. Saya tengok kebanyakan mereka dibawa kereta untuk menghantar penumpang-penumpang. Kebiasaan ke satu hari mereka membawa lebih kurang dalam 300 ke 500 km. Wow. Itu adalah satu kenderaan yang di luar kemampuan sesebuah kenderaan ini. Jadi kat situlah boleh menyebabkan faktor dia. Walaupun perjalanan dia agak pendek, tapi kalau kirakan satu hari mileage 300 ke 500 km. Jadi kat situ dia akan memendekkan jangka hayat. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang cuai dalam aspek penyelenggaraan. 20,000 km minyak gearbox ataupun minyak transmisi tak servis, auto filter tak diganti, terlepas pandang. Sebab apa? Sebab pengetahuan. Jadi platform kami yang akan menyebarkan benda-benda itu supaya mereka lebih alert, lebih orang kata titik beratkan tanggungjawab mereka sendiri untuk kenderaan mereka. Rosak, bukan siapa yang tanggung, mereka sendiri yang menanggung kerosakan ni. Jadi walaupun beli kereta baru, waranti 5 tahun sebenarnya tidak semestinya 5 tahun itu masalah, bebas masalah. Ya, tidak. Dan tadi bila sebut tentang penyelenggaraan juga akan membantu kita merancang sebagai perbelanjaan. Kerana ada penyelenggaraan untuk 5,000 km, ada penyelenggaraan untuk 20,000 km. Yang mana memerlukan perbelanjaan yang lebih tinggi. Untuk menukar minyak gear, untuk menukar minyak brake dan sebagainya, dan juga filter tadi. Biasa first service free. Ya, betul. Kalau ikut kan first service 10, 20, 30, 50 tu dah jadi. Kalau ikut kan, kalau kita kalau 20,000, kebiasaan normal kita sebagai pemandu kenderaan 20,000 lebih kurang dalam setahun je.
kita tukar minyak gearbox kita atau minyak transmisi atau auto transmisi kita, dan 40,000 baru kita tukar filter. Maksudnya setiap 2 tahun sekali. Kalau ikutkan betul-betul jangka masa yang selesa untuk kita, berbanding kalau contoh macam tukar minyak enjin apa semua, lebih kurang dalam 8,000, average dalam 5 bulan. Tapi minyak transmisi ni setahun sekali. Disebabkan setahun sekali inilah mereka terlepas pandang pergi ke 2 tahun. Masuk ke 3 tahun, kat situlah yang menyebabkan mereka mengalami masalah pada transmisi. Jadi kalau transmisi bermasalah, kos. Bukannya murah belanja ni. Ya. Untuk mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mendalami ilmu dari segi penyelenggaraan kenderaan ini, ke mana mereka boleh pergi dan sekiranya mereka bekerja sepenuh masa, apa antara opsi yang ada untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengetahuan seperti ini? Sebab tu sekarang ni kita banyak kemudahan dalam kita bidang teknologi, maklumat kita dah banyak. Jadi macam ni sebab saya sediakan platform dalam channel YouTube saya, JV Autoloop. Kita ada channel YouTube kita, dan kita ada page ataupun Facebook Pakar Gearbox. pakargearbox.com. Dekat page kami yang banyak saya cerita berkenaan cerita-cerita live ni pun ada juga, cara pemanduan, apa yang kita perlu ambil titik berat. Contohlah macam kita kata, macam mana kita nak memanjangkan jangka hayat transmisi kita. Sebab transmisi ni bukan satu belanja yang rendah, memang tinggi. Memang kalau orang dengar pun memang takut. Walaupun kereta-kereta tempatan, bukan lagi kalau kereta-kereta yang kontinental ni. Jadi kat sini kami sampaikan maklumat secara online. Pertanyaan boleh kami sediakan ruang komen yang untuk bertanya apa yang kami perlu buat dengan untuk menjaga kami punya transmisi, apa pantang larang. Pantang larang tu kena jaga. Jangan main terjah je. Jangan main terjah je. Pantang larang untuk gearbox anda. Ya, betul. Dan itu akan juga menjimatkan perbelanjaan anda kelak. Terima kasih kita ucapkan Encik Zaidi kerana sudi bersama kami di Pusat Pagi Malaysia, dan tahniah sekali lagi kita ucapkan atas kejayaan ini. Ini semoga lebih banyak lagi anugerah dan juga boleh dikongsikan pengalaman